الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita beroleh kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala berada di dalam rumah Allah. Walaupun kita dalam keadaan yang agak gawat dengan pandemik COVID-19 kan. Hari ini 3,000 lebih, 3,545 dah. 3,000. Nombor 1 juara Negeri Sembilan 1,381. Lebih kurang lagu tu lah. Negeri Sembilan. Nombor 2 jatuh kepada Negeri Selangor lebih kurang 300 lebih kah? Ada lebih tepat 500. Jadi semua 3,000, kita 15 sahaja. Yang kemarin ada satu kes atau beberapa kes 4 ke apa? Jadi 4 apa? Satu rumah depan rumah saya, Keriang Menara. Tapi tak apa, kita tak pergi main ikut tu. Depan betul-betul. Pasal apa? Pasal ada adik-beradik dia lagu mana tak tahu daripada Kelantan mai duk sat positif. Jadi bahayalah merentas negeri kita, merentas daerah pun dah tak apa nak boleh kan. Jadi kita duduk dalam daerah saja. Jadi kalau apa berlaku dalam daerah saja kan. Baik, macam pokok senar campur tadi dengan lostak, kota stak lah kan. Kalau kata pokok senar betul sekat, tapi lostak ada letih kat kita ni. Pokok senar ada apa lah kan. Baik, tak apa, hidup mesti diteruskan. Ni nak bagi vaksin pula ni. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari tu kita dah habis surah Fatihah. Saya kata hari tu ni ingat nak bincang sikit pasal hukum dan sebagainya tentang Fatihah, tapi saya ingat tak payahlah kot. Hari tu dia akan masuk dalam perbincangan fiqh, ilmu fiqh. Jadi di sanalah kita akan kita belajar, dan benda tu pun adalah sikit-sikit perkara. Jadi saya ingat kita terus fokus kepada tafsir kita lah insya-Allah. Dan saya duk tengok kita nak mula daripada mana. Benarnya biasanya kita mula surah Baqarah lah. Tapi macam kita duk kata mula surah Baqarah, lepas tu tak ada apa-apa, tok guru mati ataupun kita yang mati anak murid tak ada juga habis Baqarah tu pun. Kan? Macam itulah. Itu mai tok guru lain pula lagu tu tak ada habis Baqarah, pi ta'lim kira hidup dalam Baqarah yalah. Itu pun kalau habis. Jadi tak apalah macam mana pun. Jadi cuma saya akan terus, cuma saya bukan tak mau pergi Baqarah. InsyaAllah kita lewatkan sikit Baqarah tu. Kita malam ni saya nak tengok, kita akan bermula dengan surah Al-Maryam. Kalau sebetulnya saya ambil juzuk 15, mula dengan surah Al-Isra. Kerana kalau kita tengok, ambil sajalah, ambil kita kata pedoman daripada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, dia adalah dua orang yang bernama Jalaluddin. Tok guru dan anak murid. Tok guru tulis dulu, tapi tok guru tulis daripada surah Al-Isra. Dia tak boleh Baqarah. Habis sampai juzuk berapa 30 tu dia pun meninggal lah. Macam itulah lebih kurangnya. Betul anak muridnya pula Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia sambung daripada juzuk daripada surah Baqarah, Fatihah apa semua. Macam tu. Kita buat tak ada masalah tuan. Jadi kalau Al-Quran turun pun kita dah cerita hari tu, dia bukan turun ikut turutan ataupun macam mana mushaf yang kita baca, Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa.
Al-Maidah, Al-A'raf dan sebagainya. Tapi dia adalah susunan mengikut ataupun tauqifi yang diperintahkan pada Nabi kita untuk menyusun macam tu kan. Baik, cuma malam ni kita akan mula dengan surah Maryam. Cuma saya ni cara saya lah tempat ni mula Baqarah, tempat ni mula juzuk ni, tempat ni mula juzuk ni. Jadi saya pun dan habislah nak baca. Kadang-kadang kita masalah tu lagu tu lah, baca pada mula dan kali tak habis-habis mula tu lah. Baik, kita tengok sikit tentang surah Maryam. Kalau tuan-tuan pun ada masa malam Selasa, Isnin malam Selasa di surau Raudatus Salihin. Surah Salihin kita tengok tafsir surah An-Naml. Surah An-Naml. Surah An-Naml, surah semut. Kita mula dah sampai dah time Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berjalan di satu lembah. Lembah tu perumahan ataupun sarang semut. Itu cerita pasal semut tu, Nabi Sulaiman dengan semut. Jadi tentu kalau ni pun boleh juga di Raudatus Salihin kita baca di sana An-Naml. Di sini kita akan mula Maryam. Jadi mula tani dan lah saya sendiri dah habis. Tapi tentu kalau kata nak ikut sama macam saya, kena pergi tang mana saya ada lah. Tapi tak apa. Baik, kita mula terus surah Maryam. Dan saya rujukan hari ni saya ambil selesa surah tafsir Al-Quran Abdul Asir yang dia sesuai lah untuk kita. Sesuai untuk kita orang Melayu, yang kita baca pun insya-Allah mudah faham. Nak baca kitab Arab tak apa nak faham. Jadi kalaupun diterjemah, jadi kadang-kadang terjemah tu dia ada orang panggil dia ada keterikatan dengan bahasa Arab. Jadi kadang-kadang kita tak faham nak cerita apa. Macam tafsir Abdul Asir, dia memang dalam bahasa Melayu dia punya bahasa dia mudah, kita boleh faham. Kalau Hamka pun okey, tapi dia agak panjang dan macam-macam yang dimasuk di situ. Ada ilmu sejarah, dia orang international Hamka. Kalau tafsir Ihsan, dia punya bacaan dalam Jawi dia lah. Jawi dia Jawi lama, bukan semua di antara kita boleh baca. Kan? Baik. Jadi kena mengaji juga yang tu pun. Kadang-kadang tu guru pun jenuh perembang, dia tulis apa kita tahu ni. Fikir tengok kan. Tafsir Nurul Ihsan, tafsir yang berkat insya-Allah. Baik, cuma malam ni di sini kita tengok tafsir juzuk ke-16 surah Maryam. Dan saya lebih banyak merujuk kepada tafsir Ahmad Sun Haji Abdul Asir. Tu pun saya tak baca semua. Tak baca semua. Mana yang perlu saja baca. Kalau baca mungkin dia jadi panjang jugalah. Sebab kita nak tahu, baca sikit-sikit. Kalau boleh 5 ayat pun boleh. Tapi kalau duk try tu di surah Raudatus Salihin kat Nawar, semalam dua ayat, 3 ayat macam tu lah. Tak boleh nak pergi jauh, tak boleh nak pergi. Kita habis derah, habis padat, habis kita kata ni kan. Tapi takat tu je boleh. Baik, kita tak mau duk sembang panjang lagi tuan-tuan. Kita ni lah, kita mula insya-Allah. Surah Maryam ni kalau kata dalam Al-Quran muka surat 305. 305 selepas surah Kahfi. Kalau yang nak buka tu kita boleh buka selepas surah Kahfi. Maryam, surah tu Maryam. Maryam ni siapa? Ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam. Surah yang ke-19. Kita kenalkan dulu surah Maryam ni. Macam mana apa cerita sebelum kita baca ayat dia. Surah ini dinamakan surah Maryam kerana di dalamnya terdapat kisah Siti Maryam binti Imran
Kalau kita baca dalam surah Ali Imran, dia ada apa nama ni, ada cerita tentang keluarga Ali Imran lah. Ali Imran ni, keluarga Ali Imran ni keluarga Siti Maryam lah. Macam mana? Mula dia apa dia? Mula ayat dia. Fataqabbalha, sebelum tu lagi. Dan kadang ada ustaz-ustaz mana-mana kalau kita pergi suruh depa tahnik anak kita ke cucu kita ke, dia akan baca salah satunya surah pasal Maryam lah. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baik. Jadi cerita pasal Maryam ada banyak juga di dalam Al-Quran, sehingga ada satu surah khusus yang dinamakan dengan nama Maryam. Tapi Maryam ni orang tak dah nama anak Maryam tu. Tak dah, dia kata nama orang tua lah apalah. Tapi nama ni lah nama yang berkat, nama yang ada dalam Quran. Depa dia tak kira dah nama dalam Quran, depa kira nama yang hak sedap, yang depa bubuh nama jadi pelakon utama dalam TV. Nampak je segak. Tapi begitu lah kita katakan. Hak benar hak segak-segak nama tu ambil nama pelakon tu lah. Tu pun pelakon tu bukan nama dia betul pun. Kan? Nama tu nama bagi sedap dengar orang pun syok tengok, tapi kadang-kadang tak ada makna pun. Kadang-kadang kita makna pun kadang-kadang tak berapa nak cantik. Baik. Siti Maryam, Siti lah dia, kalau tak ikutnya tak ada Siti lah. Maryam, Siti ni dikatakan dia adalah daripada Sayyidatuna ataupun Sayyidatina, maknanya penghulu wati kita ataupun kita kata puan. Macam itulah Siti ni. Lebih kurangnya begitu. Binti Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, yang tersebut dalam ayat 16 sampai 34. Dia sebut di sini lah cerita Maryam alaihi salam. Tapi dalam surah Maryam nanti kita akan baca ada ayat-ayat yang sangat kita kata sesuai untuk kita semua. Yang kita baca semua sesuai, tapi ada ayat-ayat yang kita akan sentuh, masya-Allah, mudah-mudahan memberi kesan kepada diri kita bila kita baca ayat tersebut. Mengandungi 98 ayat, semuanya jenis makiyah. Makiyah ni maksudnya turun di Mekah, maknanya awal lah. Kalau kita baca surah Fatihah makiyah. Ada kata surah Al-Fatihah pun turun di Madinah juga. Berapa kali? 2 kali dia turun. Kemudian surah Baqarah ni turun di Madinah. Waktu Nabi duduk Madinah, maknanya selepas 13 tahun. Tapi surah Maryam ni dia awal lagi turun. Dia ada kitab di rumah, kat rumah saya tu, dia tafsir surah-surah Al-Quran mengikut penurunan surah yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan, surah Al-Alaq, Al-Mudassir sampailah seterusnya. Tu pun kitab tu pun saya tak buka lagi. Kira antara kitab yang baru saya dapat, anak murid beli di Mesir. Baik. Semuanya jenis makiyah, diturunkan di Mekah kecuali 2 ayat, iaitu ayat 58 dan ayat 71. Dia turun di Madinah. Dia adalah ayat yang Madaniyah. Surah Maryam majoriti ayatnya turun waktu Nabi duduk di Mekah lagi. Kecuali ada 2 ayat, iaitu ayat 58 dan 71. 58 ni ayat apa? Ayat 58, masya-Allah, kena tang ni. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Yang ni ayat yang salah satu ayat yang bagi saya menyentuh perasaan dan hati kita. Idza tutla, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, kharru, menyungkur mereka, sujadan, sujud, wa bukiya, bukan sekadar itu, dia menangis lagi pula di dalam sujud mereka.
Ni bagaimana kita nak buatkan kita ni sendiri jadi orang yang bila sujud kita menangis depan Allah Taala, menyesal dosa-dosa kita dan sebagainya lah. Boleh tak kita nak begitu? Bila dibacakan ayat Allah Taala, kita boleh faham dan kita rasa sayu, kita rasa sedih, kita rasa macam nak dekat dengan Allah, rasa kasih sayang itu, al-mahabbah fillah, kan? Macam mana kita nak wujud itu ayat. Tapi ayat ni diturunkan waktu Nabi berada di Madinah ataupun Madaniyah. Ayat ni jenis Madaniyah. Yang kedua dia kata ayat 71. Ayat 71 ni ayat apa? 71 ni ayat wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Dah dekat habis surah. Baik, tak apa. Surah Maryam ini dia ada persamaan dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah Kahfi. Maknanya setiap surah dia ada kaitan dengan surah yang selepasnya, dan dia ada kaitan juga dengan surah sebelumnya. Dia ada. Apa kaitan? Contohnya sebelum ni surah Kahfi. Apa kaitan surah Kahfi dengan surah Maryam? Lepas surah Maryam ialah surah Toha. Dia ada kaitan dia. Apakah kaitan di antara surah Maryam dan juga surah Toha? Maknanya dia saling berkait. Sebab tu ada para ulama, depa bagi depa menyatakan bahawa Al-Quran ini seluruhnya dia satu surah ya, daripada Fatihah sampai An-Nas. Sebab tu ada dalam kalangan mereka tu depa tak baca, mula baca bismillah awal ya, lepas tu tak baca dah terus. Tapi bagi kita tidak. Di kita ada setiap surah kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kerana surah Maryam disebut, apa persamaan dia? Kerana surah Maryam itu juga mengandungi kisah ajaib. Dalam surah Kahfi ada tak kisah ajaib? Ada. Surah Kahfi sendiri itu, nama Kahfi itu adalah nama bagi gua. Kahfi, gua yang besar. Dia ada satu lagi makna masuk gua juga, iaitu ghar. Ghar gua juga, tapi ghar itu gua yang kecil. Ghari Hira. Kalau tuan-tuan yang biasa naik apa nama Jabal Nur, biasa tak ni? Pergi Mekah naik atas tu kan. Besar mana aja gua Hira tu, kecil. Tak besar mana, berapa orang je boleh masuk, tak boleh lebih 10 orang. Sendat. Jadi kan? Ataupun Ghari Thur, ada orang depa pergi ke depa ziarah ke Ghari Thur ni, tempat Nabi bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar dulu bila nak berhijrah kan. Cik lah, tak besar mana. Tapi surah Kahfi ia gua juga macam Ghar, tapi gua dia gua besar. Sehingga dalam surah Kahfi kan kita baca dia ada berapa orang? 7 orang, 8 dengan anjing, dia faham? Ada beberapa pendapat lah, yang paling banyak kan 7 lah. Ada yang kata 4, ada yang kata 6, 7 tu anjing depa dan sebagainya. Tapi besar. Itu kisah yang ajaib. Ajaib tu tak mana? Ajaib tu depa tidur selama 309 tahun. 309 tahun. Bangkit macam biasa balik. Keadaan pun berubah. Jadi kalau kata orang kita, kalau kata zaman kita ni agak lagu mana? Dia tidur 300 tahun dulu. Maknanya sebelum Jepun main lagi apa semua. Dia bangkit 2021. Terpinga-pinga dia. Datang apa ni? Ni benda apa ni? Kan berbeza kan? Tahun 50-an, tahun 60-an pun dah berbeza banyak dengan 2021 tahun ni. Lawan ni tambah 300 tahun yang dulu. Lagilah banyak perbezaan. Itu antara kisah ajaib. Antara kisah ajaib dalam surah Kahfi, cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kan? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Oi, itu hebat tu. Cerita dia tu sampai hari ni dibahaskan. Baru ni isu tentang Nabi Khidir ni hidup ke tak lagi. Ada yang ulama kata tak, ada yang kata masih hidup sampai hari ni, cuma kita tak jumpa. Ada orang yang jumpa dengan Nabi Khidir, tapi orang yang tertentu, orang yang ada lain macam, lain dengan kita. Lain dengan kita. Puak ni bukan puak yang biasa-biasa.
Bukan dia pula ayat tadi dia bukan kaleng-kaleng. Saya pun tak tahu mai ke mana, Indonesia ke apa kata tahu, tapi hak itu Nabi Khidir. Dikatakan bahawa ada dua nabi yang masih hidup yang berada di darat, di bumi, dua lagi di langit. Baik, kita tak bincanglah tu. Nak cerita ada perkara ajaib yang ada dalam surah Kahfi, begitu juga dalam surah Maryam. Ini sebut umpamanya disebut kisah kelahiran Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Dia agak pelik, agak ajaib. Nabi Isa sendiri ajaib dia tak mana? Kerana dia lahir tanpa ada bapa. Mak dia seorang-seorang, Maryam seorang-seorang. Dan waktu nak bersalin tu pun ada lagi cerita-cerita yang menakjubkan. Yang kita nak baca. Baik, kita tak cerita lagi. Nanti kita cerita lain. Nanti ada ayat-ayat tu baru kita ceritalah sampai di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Habis pengenalan. Jadi kita akan mula baca. Tuan-tuan, kita baca sampai ayat yang kita buat ayat 55 lah. Kita buat 55 tangan. Cara itulah, cara Rasul Solihin saya baca, kita baca 5 ayat. Lain kali tafsir tak ada sampai 5 ayat. Habis laju dah tu. Dia pergi ikut mana orang tak tahu. Dia apa nama, kita tengoklah tak mana yang kita boleh, tapi kita baca 5 ayat mengambil kita kata panduan daripada wahyu yang pertama 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi para ulama dalam bidang hafazan al-Quran khususnya, dalam kalangan ramai menyatakan bahawa kalau kita nak menghafal Al-Quran, ambil ayat 5 ayat 5 ayat 5 ayat 5 ayat. Kalau pendek ayat tu 5 juga. Kalau panjang ayat tu ambil 5 juga. Mau kata ayat hutang jenuh kita. Tak apalah. Macam tu lah kita. Baik, jadi kita ambil 5 ayat. Kalau tak dan kita tafsir pun minggu depan pula. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kita, sebulan 2 kali. Minggu pertama dan minggu yang keempat. Minggu kedua, yang ketiga saya dijelai. Baik, macam mana nak kira 1/4 ni? Ada orang duk pening lagi minggu 1/4. Kita kira je lah. Hari Rabu dalam bulan Februari ni ada berapa Rabu? Kalau ada 4 Rabu, maksudnya Rabu yang pertama, Rabu yang terakhir lah. Kalau ada 5 kali Rabu, kadang ada 5 kali ada 5 Rabu dalam Februari contohnya. Contoh kita bubuh Februari, kita bubuh bulan lain lah, kita bubuh bulan Mei, ada 5 Rabu. Jadi 1 dengan 4 juga lah. 1 dengan 4. Tapi satu lagi saya free lah. Waktu ni lena lah. Saya rehat lah. 1 dengan 4. Tengok satu. Kira Rabu berapa? Macam tu je. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kadang pening. Saya mula-mula buat pening. Kira lagu mana atau minggu-minggu ni. Baik, macam tu je. Video pertama, video keempat, insya-Allah saya sampai sini jika tidak ada apa-apa aral yang melintang. Baik, kita baca sampai ayat yang kelima. Mungkin kita akan terang sikit dari sudut sebutan huruf, tajwid. Kemudian kita akan terus kepada tafsir ringkas. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat Al-Quran, masya-Allah berkatnya dan juga kelebihan yang Allah Taala bagi orang yang belajar hanya dengan satu ayat pun sangat bernilai dalam hidupnya. Baik, kita baca kita baca pun satu sikit-sikit baca pun satu-satu tuan boleh ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak dengar langsung ni. Pakat tak ada apa Quran ni, tak apa apa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayah Aisat ni tak payah nak kerak dah. Memang banyak tu kan. Saya hafal, saya baca. Yang tak ada pegang Quran, tak pegang Quran pun boleh baca juga. Baca sekali. Pasal kita akan ambil satu kalimah je. Kaf ha ya ain sad. Ya.
Habis dah. Berapa harakat ni? Kaf tu 6 harakat. Ha tu 2 harakat. Kaf 6. Ha 2 harakat. Ya 2 harakat. Ain 4 harakat, 6 harakat pun boleh. 4 ataupun 6. Sad 6 harakat. Sad berhenti dia macam tu. Sad. Okey, kita ambil sekali lagi. Cuma tang ain nak masuk sad tu dia macam ada ain dengung sikit. Okey, yang lain tak ada apa. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati. Baca lagu tu je. Rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. Baik, sampai situ dulu 5 ayat. Baik, kita tengok terus kaf ya ain sad. Ayat yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu makna apakah ayat-ayat terpotong huruf muqatta'ah ni, maksudnya huruf yang terputus-putus ni, yang satu-satu ni, huruf hijaiyah yang satu-satu ni. Dia ada beberapa surah yang mula dengan huruf yang terpotong-potong ini. Kita baca satu-satu huruf. Ada pendapat menyatakan bahawa huruf tersebut adalah potongan daripada nama Tuhan. Ibnu Abbas menyatakan kalau kaf itu maksudnya Karim ataupun Kabir. Allah Ta'ala Maha Besar, Allah Ta'ala Maha Mulia. Kalau ha artinya had, memimpin, hadi, macam mana ayat Quran tu, had, memimpin, had, maha memimpin. Ya daripada kalimat rahim artinya pengasih. Ain daripada alim iaitu maha mengetahui. Sad maknanya daripada sadiq. Ni orang panggil, ada orang panggil kod-kod yang tertentu. Orang ada kedai pun pakai dulu kan. Apa dia kedai apa? Kan. Kasim bin Ahmad KBA. Jadi kedai runcit KBA dia buat situ. Dia buat ringkasan kan. Senang.
Macam tu. Tetapi mengikut pendapat terpilih, huruf yang disebut supaya diambil perhatian oleh pembaca yang sengaja diletakkan di permulaan kata, serupalah halnya dengan huruf Allah, ketahuilah, huruf ya dan sebagainya. Jadi dia fungsi dia macam nak panggil, nak minta perhatian saja. Nak minta perhatian kepada pendengarnya supaya dengar apakah nak cerita ayat yang selepasnya itu. Jadi dia satu perkara yang sebenarnya yang orang turun, bila dia cerita dia antara tanda ayat-ayat ataupun surah-surah Makkiyah yang turun waktu Nabi masih berada di Mekah sebelum hijrah. Ayat-ayatnya kebanyakannya, semua boleh katakan semua mula dengan huruf yang terpotong macam ni. Supaya apa? Nak ambil perhatian kepada kaum kafir musyrikin. Jadi tak ada depa pun macam tu. Tiba-tiba baca kaf ya ain sad. Apa benda pula? Pakat tengok belakang, baca apa lagu ni? Depa pun heran. Tak ada orang buat lagu tu, tiba-tiba baca macam tu. Jadi depa mesti semua ambil perhatian. Kita pun lagu tu lah. Kita nak kata sesuatu, kita panggil oi. Pakat kita pun tu tengoklah tak mana suara oi tu. Oi tu maksud apa? Tak ada apa pun, kita panggil macam bagi minta perhatiannya. Bila kita dah dapat perhatian, baru kita cakap aku hari ni nak cerita kat hangpa. Contohnya macam tu lah. Kan? Baik, itu lebih kurangnya begitu. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Jadi kalau Al-Quran ada mula surah Baqarah Alif Lam Mim. Kemudian surah Alif Lam Mim ada berapa surah yang mula dengan Alif Lam Mim. Kemudian Alif Lam Ra, kemudian Alif Lam Mim Ra. Kemudian ada satu huruf sahaja macam Qaf, Sad, kan, dan sebagainya. Jadi dalam tajwid tu kita akan belajar lah kan. Hayun tahara lah, apa akasana, apa naqasa asalukum dan sebagainya. Baik, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Zikru peringatan, rahmati rabbika daripada rahmat Tuhanmu. Jadi Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita menjadi satu rahmat kepada kita semua. Abdahu kepada hambanya. Allah Ta'ala peringat, Al-Quran ni adalah basyirah wa nadhira. Dia peringat kita tentang siksaan api neraka yang amat dahsyat dan kita berusaha untuk menghindarinya. Basyirah, Al-Quran juga adalah sebagai pemberi khabar, berita gembira, supaya kita berasa nak apa yang Allah Ta'ala bagi daripada khabar gembira, iaitu syurga dan nikmatnya. Abad yang ni rahmati ke abdahu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Zakaria adalah salah seorang daripada rasul, daripada rasul-rasul yang 25 yang wajib kita ketahui. Zakaria, lepas Zakaria Yahya, lepas Yahya Isa. Dekat-dekat tu je. Mereka semua ada hubungan kekeluargaan. Zakaria, Yahya, Isa dan sebagainya lah. Jadi Allah Ta'ala memaklumkan cerita kepada Muhammad SAW, peringatan yang kami bacakan kepada Muhammad, peringatan yang merupakan menjadi rahmat Allah yang dikurniakan kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ni adalah keturunan Nabi Sulaiman. Ni kena tengok balik, cek balik dia punya lagu-lagu tu kan. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Sulaiman. Ya, apa je nak? Tak ingat dah kata pada tengah-tengah dia kena pedawai letih kita. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Jadi saya nak mengajak nasyid pula. Dia dengan mengajak tadika ke apa kau kan. Ini tuan nasyid kat rumah je lah. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Betul? Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Sulaiman. Ya tak? Ya.
Bukan nak ingat sangat ni. Kena lagu baru ingat tu turutan tu, kadang-kadang kita pun tertinggal. Baik. Nabi dia adalah keturunan daripada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Beliau asalnya adalah seorang tukang kayu. Nabi Zakaria ni asalnya tukang kayu. Jadi semua Nabi dia ada pekerjaan dia. Muhammad sendiri, apa pekerjaan Nabi Muhammad? Mengembala kambing, pernah mengembala kambing. Apa lagi? Nabi Muhammad pernah berniaga. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Iznada tatkala mana nada Nabi Zakaria berdoa, menyeru rabbahu, Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, nidaan, dengan seruan, dengan munajat, khafiyya, yang berbisik-bisik. Ya Allah, itulah kita kata. Apa dia yang dimunajatkan, yang didoakan, yang diserukan oleh Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam tafsiran ni dia kata, pada satu malam Nabi Zakaria beribadat di mihrab, tempat semayang. Kita pun tuan-tuan kena ada tempat untuk kita semayang khusus. Kalau di rumah tu ada tempat mihrab, tempat semayang. Berdoa pada Allah Taala suara yang pelan, berbisik-bisik. Kalau pelan-pelan ni orang kata apa? Romantik lah kan. Romantik. Kalau deras tu contoh tu nak marah. Kalau kata kekasih ni dia cakap pelan-pelan, nak dengar pun susah, macam bisik, macam duduk dalam kelambu, cakap slow-slow kan, berbisik-bisik. Tujuan berbuat demikian sebagai menepati kehendak syarak bahawa berdoa dengan berbisik itu lebih utama daripada berdoa dengan suara yang lantang dan keras. Ini salah satu apakah petunjuk daripada ayat yang kita baca ni. Bila nak doa, kita doa dengan suara yang perlahan, merintih, merayu. Nak minta kepada Allah Ta'ala, takkan minta zakah, oi, rumai motor kat aku. Takkan lagu tu kan. Kalau orang kawan-kawan kita tak apa lah, pergi dengan Allah Ta'ala ni, ya Allah, minta pelan-pelan, minta slow-slow. Kalau kita minta ke orang pun nak marah, tak gamak. Minta pelan-pelan, orang minta pelan. Kadang orang marah kita. Dia pasal kita pun cakap deras, cakap kadang-kadang nak bagi orang marah. Tu yang orang marah. Tapi kalau jenis cakap slow-slow, pelan-pelan, ada orang marah, orang tak marah. Orang nak angkat tinggi suara, tinggi suara pun bila dengar kita cakap pelan-pelan pun akan suara akan pelan. Baik, jadi dengan Allah SWT lagi lah. Nanti akan kita baca nanti ni di hujung surah Maryam, dia akan sebut wala tajhar bi salatika wala tukhafit baina dhalika. Macam mana? Ayat dalam surah Maryam juga kan? Bukan surah Maryam, surah Isra yang tu. Tukar surah. Tapi ada kaitan, tak apa, nanti kita akan tengok balik yang tu. Kita buka terus baru kita seronok kan. Kita berinteraksi dengan Quran. Kita baca satu ayat ni, kita akan pergi ke ayat yang lain pula, kerana dia ada perkaitan yang rapat. Cuma bila buat macam tu, mungkin ambil masa sikit lah. Kita mungkin tak jadi lama lah. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ayat 110 surah Al-Isra. Serulah nama Allah ataupun nama Ar-Rahman, ataupun kita kata mana satu pun kita seru dengan panggil Asmaul Husna. Daripada Asmaul Husna lah ada 99 kan. Ya Karim, Ya Mu'iz, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ikutlah mana satu. Tapi dan kita janganlah mengeraskan suara kita dengan solat waktu kita berdoa, dan jangan pula terlalu pelan. Pertengahan sederhana. Jadi Nabi pergi melawat, tengok sahabat-sahabat, tengok macam mana ibadat, pergi dekat tempat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni tak dengar apa, suara pelan sangat. Orang jenis tu. Dan pergi kat Sayyidina Umar pun bercederah pula lah. Jadi pertengahan.
Tak deras, tak slow. Okay. Tapi kalau kita sembahyang, imam baca doa, tengoklah orang belakang. Kalau ada orang duduk sembahyang, perlahankan suara ataupun bentuk macam mana kita nak sesuatu kita. Betulnya kena ligan pergi saman tu. Lah ni depa berkeluar dah kata apa boleh saman dah kenderaan motor, kereta, kalori yang bunyi deras. Kadang kita duk baca, duk senyum elok-elok kan, tiba tunggu geram macam nak pergi tampak, kata tampak lori tu pergi jatuh longkang. Astagfirullahalazim. Sungguh depa tak kira orang. Budak-budak tidur lah, apalah, terkejut tambah-tambah hak sakit jantung tak pasal mati ya. Depa kira seronok dengar apa nama press, apa nama enjin tu, gitu. Allahu akbar. Tadi menjaga tadi ya. Marin saya jaga SPM, jaga periksa SPM. Tengah-tengah ni budak duk periksa, kita pun duduk tenang relax tengok, tiba-tiba motor wow, jalan tu jauh juga tu, bunyi macam apa geram apa tak. Katanya JPJ dah ada boleh beri kuasa dah. Kadang tu bukan laju pun, saja bunyi ada deras. Bunyi ada deras. Bawa 20 km sejam. Orang berlari pun laju lagi. Masya-Allah. Kadang kita tak fikir orang. Baik. Bunyi loceng lah. Loceng bunyi dah. Kita pun tak boleh nak tengok. Baru kita boleh pergi apa nama ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Bila kita berdoa tu, biar dalam kita merintih minta. Kalau minta orang pun begitu. Kasim, obailah motorku, pinjamlah motor hang Ustaz. Oi Kasim, pinjam motor hang. Aku nak pinjam motor hang. Lagu mana cerita agak-agak kita buat. Kita berpuasa nak marah, nak minta elok lah. Minta apa lagu tu kata. Hang minta motor sekali boleh penampak. Balik lagu tu saja. Boleh buat. Baik. Apa yang didoakan oleh Nabi Zakaria? Tapi disebut di sini. Seronok juga baca kan. Tujuan berbuat demikian sebagai menepati kehendak syarak bahawa doa bisik itu lebih utama dari suara yang lantang dan keras. Keistimewaannya ialah akan menjauhkan diri daripada perasaan riak. Jadi kalau kita baca kuat, riak pun boleh main kadang-kadang. Tapi kalau tak riak tu pun tak apa, tak ada masalah. Tengok kadang-kadang baca pelan pun riak tak jadi juga. Ini keikhlasan kita yang kita nak kena pupuk, nak kena semai dalam diri. Sebab tidak didengar orang dan mendekatkan kepada ikhlas. Jadi bila pelan slow ni dia lebih dekat pada ikhlas. Maknanya kita betul-betul nak minta perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Yang tak bunyi apa pun dengar, tambah yang bunyi deras. Kan? Atau tujuan berdoa dengan berbisik itu supaya tidak dicemuh orang apabila mendengarkan beliau berdoa memohonkan anak padahal umurnya telah tua. Maknanya dah berdoa daripada awal lagi, nak boleh anak tapi tak boleh anak. Lah ni pun doa lagi, maknanya tak jemu berdoa. Nak anak, tak ada anak. Nabi Zakaria. Kita kadang-kadang cemuih doa tak boleh-boleh lagi, tak larat dah doa letak habis. Tak macam tu. Tak ada putus asa. Pasal kita doa pun ibadat. Walaupun kita tak dapat lagi apa yang kita doa, kadang-kadang dapat dah. Kadang kita yang tak perasan kita dapat dah. Kadang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk yang lain apa yang kita minta tu. Mungkin tak sesuai apa yang kita minta tu kepada kita, Allah Ta'ala yang bagi sesuai kepada kita. Kerana hanya Allah Ta'ala yang mengetahui yang mana yang terbaik untuk kita. Baik. Dia pun doa, padahal anak maknanya tak jemu-jemu berdoa, tidak putus asa, terus berdoa. Walaupun dah tua pun doa juga. Sebab dia tahu dengan doa tu saja, angkat tangan, sebut berdoa minta Allah Ta'ala, tu pun dah dapat pahala. Kesimpulannya bahawa di dalam surah Maryam ini
disebutkannya tentang adanya peringatan mengenai rahmat Tuhan yang dikurniakan kepada hambanya, iaitu Nabi Zakaria alaihi salam semasa dia berdoa dengan cara berbisik. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan isi doa itu dengan firman pada ayat yang berikutnya, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya qala Zakaria berdoa, rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, wahanal azmu, dah lemah, dia punya tulang letih, dah tua, dia rasa dah lemah dah. Jadi tulang sendiku, wasta'ala ar-ra'su syaiba, kepala pun dah penuh uban. Di kepala pun dah penuh uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun permohonanku kepadamu ya Allah, ya Tuhan, tidak pernah aku kecewa. Maksudnya dia terus berdoa istiqamah. Masya-Allah. Ini lain macam, luar biasa bagaimana ibadat seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jenuh berdoa. Kerana doa itu sendiri kita sebut tadi ni, satu dapat pahala, yang kedua salah satu cara ataupun ibadat yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 852 dah lajak dah. Saya ingat nak berhenti kot, cukup dekat tu. Besok saat lain pun macam ni kot. Kau ada pelajak banyak lagi. Jadi ya. Lagi kata tak sedar diri Ustaz. Ada aja ni tak sedar. Lupa. Dia seronok lah kuliah, ceramah apa semua. Lain kali orang tak tahu duk tengok jam. Berapa Ustaz ni habis? Berapa Ustaz ni habis? Jadi kita berhenti dulu. InsyaAllah. Minggu depan. Minggu ni, bulan ni ada berapa Rabu? 4 aku lah. Jadi minggu depan lah insyaAllah saya buat. Untuk minggu pertama kita sambung ayat yang keempat. Tadi kali ikut kita baca ayat sampai yang kelima. Jadi kita tak payahlah nak rushing nak ni sangat. Jadi biar kita dalam keadaan tenang macam tu, supaya kita boleh dapat apa benda isi-isi dan dia menjadi bekas yang dalam kepada diri kita, insya-Allah. Akan itu sahaja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkilna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha